Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang saya kasihi, iaitu pensyarah bagi kursus Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia EDUP 3093. Pada hari ini saya dan rakan-rakan akan menjalankan pembentangan bagi tugasan kedua, iaitu penghasilan produk secara berkumpulan yang bertajuk Hubungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK dan Falsafah Pendidikan Guru FPG dengan pendidikan pada masa kini. Sebelum saya dan rakan-rakan melanjutkan pembentangan pada hari ini, izinkan saya dan rakan-rakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya merupakan pembentang pertama, iaitu nama diberi Nisrina Nabihah binti Khairul Zahar. Nombor kad pengenalan 0412230204 dan 0414. Angka giliran saya ialah 202219244086. Saya dari kumpulan B9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan pembentang kedua pada hari ini. Nama diberi Nur Izzah Amalin binti Mahadi. Nombor kad pengenalan 040717030490. Saya memegang angka giliran 202219244019. Saya merupakan pelajar dari kelas B9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembentang ketiga, iaitu Nur Aina Nadira binti Muhammad Tolha, iaitu memegang angka giliran 20221924409190 dari kumpulan B9, akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Baiklah, seterusnya ini merupakan maklumat pensyarah bagi kursus Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia, iaitu Puan Roziatun binti Jamrus, yang merupakan pensyarah bagi kursus EDUP 3093 untuk kelas B9. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan GIP, iaitu di IPG-KBM. Jadi sebelum kami meneruskan sesi pada hari ini, eloklah jika saya menerangkan dahulu isi kandungan untuk pembentangan kami pada hari ini. Jadi yang pertama, kami akan memulakan pembentangan kami dengan memberitahu tentang pengenalan bagi tajuk ini, dan kemudian kami akan menerangkan tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu FPK, kemudian FPG, dan seterusnya Sistem Pendidikan Malaysia. Dan yang kelima ialah hubungan FPK dan FPG dengan pendidikan pada masa kini. Dan yang terakhir, kami akan menyimpulkan apa yang kami dapat melalui pembentangan kami pada hari ini. Baiklah, seterusnya saya akan membacakan tentang pengenalan tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK dan Falsafah Pendidikan Guru FPG. Baiklah, Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK dan Falsafah Pendidikan Guru FPG ni dia memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan serta melaksanakan kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR. Tujuan utama FPK dibentuk ni adalah untuk menjelaskan tentang amalan pendidikan terkini secara rasional, serta dalam masa yang sama FPK ni dia dapat membimbing pendidikan pada masa yang akan datang. Selain itu, tujuan FPK ni dia merupakan kesinambungan daripada tujuan pendidikan negeri, di mana ia dibentuk bagi melahirkan warga negara Malaysia yang baik dan sempurna. Seterusnya, tujuan FPG, Falsafah Pendidikan Guru FPG ni pula dibentuk adalah untuk dijadikan sebagai panduan kepada individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okey,
falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Kita perlulah mengenali terlebih dahulu FPK itu apa sebelum kita nak kaitkan dengan pendidikan pada masa kini. Okey, konsep FPK iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Sedikit sejarah yang saya ingin ceritakan ialah sebenarnya falsafah pendidikan kebangsaan FPK ni dahulunya disebut dengan nama lain iaitu falsafah pendidikan negara FPN. Okey, berdasarkan konsep FPK iaitu pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh ataupun bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang serta harmonis dari segi jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini dilakukan adalah untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Berdasarkan KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia 2001, FPK ni menggariskan segala pemikiran, istilah dan juga prinsip berkaitan dengan pendidikan di negara kita untuk menjadi suatu entiti jelas dan logik. Jadi kita dapat lihat berdasarkan konsep FPK ni, kita dapat lihat bahawa sebenarnya penubuhan falsafah pendidikan kebangsaan ni merupakan salah satu usaha KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membantu masyarakat Malaysia ataupun anak-anak muda pada masa kini untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Hal ini saya katakan demikian kerana kita dapat lihat melalui pendidikan inilah potensi ataupun bakat seseorang tersebut dapat dicungkil melalui pelbagai aspek termasuklah aspek jeri yang saya telah terangkan sebentar tadi iaitu dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dengan pendidikan ini juga ia mampu untuk membantu dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai yang baik dalam diri dan juga berintegriti di mana melalui nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang individu tersebut, ia mampu untuk memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan juga negara. Seterusnya ialah kandungan ataupun elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk pengetahuan semua, KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2001 telah menetapkan 10 kandungan ataupun elemen-elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini. Yang pertama ialah pendidikan ialah satu usaha yang berterusan. Yang kedua, memperkembangkan lagi potensi individu. Yang ketiga, insan yang seimbang dan harmonis. Yang keempat, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu dalam seseorang individu. Elemen yang kelima ialah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Elemen yang keenam, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Elemen yang ketujuh, melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Dan yang ke-8, rakyat yang bertanggungjawab. Elemen yang ke-9, rakyat yang berketerampilan. Dan yang terakhir ialah elemen berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Jadi, kita masuk kepada elemen yang pertama. Saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan pendidikan ialah satu usaha yang berterusan. Elemen pertama iaitu pendidikan ialah satu usaha berterusan dimaksudkan dengan proses dalam diri seseorang individu yang bermula sejak mereka dari dalam kandungan ibu sehinggalah ke akhir hayat mereka. Pendidikan yang diterima oleh seseorang individu boleh berlaku di mana-mana sahaja dan tidak dispesifikkan hanya di sekolah. Pendidikan juga boleh berlaku secara berterusan, secara formal ataupun tidak formal. Jadi pendidikan secara berterusan ini dimaksudkan dengan pendidikan dalam seseorang individu tersebut akan terus berterusan dan terus berkembang
melalui pendidikan di mana pendidikan dalam diri individu tersebut bukanlah hanya berpandukan di sekolah sahaja, tetapi di tempat lain juga pendidikan itu boleh diperoleh dalam diri terhadap diri sendiri. Sebagai contoh yang saya dapat beri, di rumah ibu bapa mengajar anak-anak mereka untuk membuat latihan, dan melalui latihan inilah yang akan memantapkan lagi pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. Jadi di sini kita dapat lihat kalau pendidikan di rumah merupakan pendidikan yang tidak formal lah, di mana ibu bapa mereka mengajar mereka. Jadi melalui pendidikan di rumah ini, mereka juga dapat memperoleh maklumat ataupun ilmu yang dinamakan sebagai satu pendidikan yang tidak formal. Jadi dapat disimpulkan bahawa pendidikan ini secara berterusan, di mana pendidikan bukan sahaja di sekolah tetapi boleh berlaku di mana-mana tempat seperti di pusat tuition ataupun di rumah. Seterusnya, elemen yang kedua iaitu memperkembangkan potensi individu, di mana dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini, potensi individu ini boleh dibawa maksud kebolehan ataupun bakat seseorang individu yang dapat dilihat dari aspek jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Setiap bakat ataupun potensi yang ada dalam setiap individu tersebut perlulah dicungkil, dipupuk ataupun diperkembangkan lagi. Hal ini saya katakan demikian kerana melalui bakat ataupun potensi yang ada dalam setiap individu tersebut, yang mampu untuk memperkembangkan mereka dari pelbagai aspek. Bukan itu sahaja, melalui bakat ataupun potensi yang mereka ada itulah mereka dapat gunakannya untuk kepentingan mereka dan juga kepentingan orang lain. Contoh yang saya dapat berikan ialah berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan ini, contohnya terdapat seorang murid di sekolah yang sangat berbakat dan berkemahiran dalam sukan seperti sukan badminton. Jadi, melalui falsafah pendidikan kebangsaan, guru akan memainkan peranan dalam membantu dalam memperkembangkan potensi murid tersebut dari dalam bidang badminton. Jadi, dengan adanya bantuan ataupun tunjuk ajar dalam memperkembangkan potensi kanak-kanak tersebut dalam bidang tersebut, kanak-kanak dapat jadikan bakat ataupun potensi yang dia ada dalam bidang sukan tu sebagai kerjaya ataupun dan juga sebagai kejayaan mereka. Bukan melalui bakat ataupun potensi individu itu juga, ia bukan sahaja dapat memberi kepentingan kepada diri individu tersebut, tapi boleh memberi kepentingan kepada negara ataupun bangsa. Contohnya, kalau kanak-kanak tersebut dah berkebolehan dan berkemahiran dalam permainan badminton tersebut, ia dapat menghadiri atau melibatkan diri dengan pertandingan di antara bangsa. Jadi apabila murid tersebut dapat berlawan dengan pesaing-pesaing lain di negara lain di peringkat antarabangsa, sudah semestinya ia dapat membanggakan lagi bangsa dan juga negara kita di peringkat global. Seterusnya, elemen yang ketiga iaitu dalam FPK ini menekankan insan yang seimbang dan harmonis, di mana insan yang seimbang dan harmonis ini ialah individu tersebut setiap perkara tidak akan diabaikan dan keseimbangan terhadap seseorang memainkan peranan yang penting dalam memajukan diri mereka sendiri. Setiap individu seharusnya seimbang dari pelbagai aspek, contohnya dari aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani. Jadi melalui FPK ini, ia membantu murid-murid tersebut, contohnya sebagai contoh, seimbang dari segi intelek seperti mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup dalam diri melalui pendidikan lah. Dari segi emosi pula seperti mampu mengajar, pendidikan ini juga mampu mengajar anak murid tersebut supaya dapat mengawal emosi dan mental dengan baik dan sempurna. Dari segi rohani pula, seperti melalui pendidikan ataupun falsafah yang diterapkan dalam FPK ini, dapat adanya amalan nilai-nilai murni dalam diri seseorang murid tersebut, di mana melalui nilai-nilai murni tersebut, murid dapat menggunakannya dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang terakhir, contohnya dari segi jasmani, di mana melalui FPK ia menekankan supaya di setiap sekolah adanya aktiviti yang mampu meningkatkan jasmani kanak-kanak, iaitu supaya kanak-kanak ini mempunyai fizikal ataupun badan yang sihat dan juga cergas.
Seterusnya, saya masuk kepada elemen yang keempat yang terkandung dalam FPK, iaitu perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Potensi yang dikembangkan dalam setiap individu adalah merangkumi aspek yang saya terangkan seperti tadi, iaitu jeri, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Semua aspek ini disepadukan bagi menguasai kemahiran-kemahiran dan juga sesuatu bidang ilmu tersebut. Nilai-nilai murni juga turut disepadukan demi keperluan dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Jadi, FPK ini menekankan bahawa setiap individu perlu dah diperkembangkan secara menyeluruh yang merangkumi aspek jeri kan. Kerana melalui semua aspek yang dia ada tu, yang mampu untuk membantu individu tersebut supaya menguasai lebih banyak kemahiran serta mudah untuk seseorang individu tersebut memperoleh ilmu pengetahuan dalam setiap bidang. Contohnya saya dapat bagi, contoh kalau murid-murid itu seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, ia dapat memudahkan murid-murid tersebut untuk melakukan sesuatu kerja ataupun mudah untuk seseorang murid itu tersebut dalam menceburi bidang-bidang yang lain kerana beliau mempunyai fizikal yang sihat, mental yang stabil, dan juga dapat menerapkan nilai-nilai murni ketika melakukan sesuatu perkara tersebut. Jadi dia seimbang daripada pelbagai aspek. Dan yang elemen yang kelima pula, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, di mana FPK ini menekankan elemen yang kelima ini perlu disemaikan dalam diri untuk memastikan seseorang individu tersebut mengawal diri mereka daripada melakukan sebarang kejahatan. Elemen yang kelima ini juga penting kerana ia juga terkandung dalam prinsip rukun negara kita, iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan negara. Jadi setiap individu yang mempunyai kepercayaan ataupun kepatuhan kepada Tuhan mereka sendiri akan percaya bahawa setiap kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini akan dibalas dengan balasan ataupun kebaikan yang setimpal di akhirat kelak. Seterusnya, elemen yang keenam iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, di mana FPK ini menekan sangat penting kerana ia merupakan elemen melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan ini merupakan matlamat kerajaan ataupun KPM untuk menjadikan rakyat Malaysia ni berilmu pengetahuan yang tinggi. Oleh itu, setiap rakyat perlulah berusaha dalam mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya. Macam mana nak meningkatkan ilmu pengetahuan, iaitu melalui pendidikan yang berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Apabila seseorang individu ataupun rakyat tersebut mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, yang ini akan membantu dalam melahirkan rakyat yang lebih berkemahiran dalam pelbagai bidang dan juga individu tersebut dapat berdaya saing dengan masyarakat ataupun dengan warga asing di peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, elemen yang ke-7 iaitu melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Melalui FPK ini, ia dapat memastikan rakyat berakhlak mulia, berdisiplin serta hidup dalam keadaan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, ia juga dapat menekankan kepada individu supaya berpegang kepada nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup mereka, di mana melalui falsafah pendidikan kebangsaan ini, contohnya dalam sesuatu pendidikan tersebut, ada aspek yang menekankan nilai-nilai murni dalam pengajaran, di mana nilai-nilai murni yang diajar dalam sesuatu proses pembelajaran dan pembelajaran tersebut dapat memberi kesan kepada murid supaya dapat belajar dan mengetahui dengan lebih lanjut tentang nilai murni tersebut. Jadi apabila kanak-kanak tersebut terdedah dengan nilai-nilai murni daripada mereka sejak kecil lagi, sudah semestinya mereka dapat untuk menerapkan nilai-nilai murni tersebut dalam kehidupan seharian mereka sehinggalah mereka meningkat dewasa ataupun sehingga akhir hayat mereka. Bukan itu sahaja, melalui penerapan nilai-nilai murni ataupun akhlak mulia yang terdapat dalam pendidikan yang ditunjukkan dalam pembelajaran atau proses pendidikan ni dapat menjadikan kanak-kanak tersebut ataupun murid yang lebih berakhlak mulia, yang mempunyai nilai-nilai murni dan bermoral. Seterusnya, yang elemen yang ke-8 iaitu rakyat yang bertanggungjawab, di mana rakyat melalui pendidikan, rakyat dididik untuk menjadi individu yang lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga negara mereka.
Individu yang boleh dipercayai selain itu dapat juga melahirkan individu yang boleh dipercayai serta mampu untuk menjalankan setiap tugas dan tanggungjawab dengan baik dan sistematik. Selain itu, rakyat yang bertanggungjawab ini seperti mereka dapat membimbing rakyat supaya mematuhi undang-undang dan peraturan negara yang telah ditetapkan. Contohnya bagi pendidikan yang berlandaskan FPK ini, contohnya pendidikan pembelajaran atau proses pendidikan yang melibatkan subjek sejarah, contohnya menekankan tentang undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan dalam negara kita. Jadi melalui pengajaran tentang subjek sejarah ini dapat memberi pengetahuan kepada anak-anak muda pada masa kini tentang betapa pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia perlu mempunyai rasa sayang ataupun semangat patriotisme dalam diri itu semakin meningkat sejak mereka dari kecil lagi, kerana mereka sudah terdedah dengan ilmu-ilmu pengetahuan ataupun maklumat-maklumat pengetahuan berkaitan dengan sejarah di negara kita. Dan elemen yang ke-9 ialah rakyat yang berketerampilan, di mana FPK melalui FPK ini ia dapat mewujudkan rakyat yang berketerampilan tinggi dalam melaksanakan sesuatu tugas dengan sempurna. Individu ini seharusnya mempunyai kompetensi diri serta kecekapan yang jelas dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai contoh, berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan sekarang telah menetapkan bahawa contohnya satu proses pembelajaran tu guru-guru perlulah memberi tanggungjawab ataupun tugas masing-masing kepada setiap pelajar. Melalui pendidikan inilah kanak-kanak dapat belajar tentang bagaimana untuk menjalankan tugas, macam mana untuk menggalas sesuatu tugas yang diberikan, amanah. Jadi melalui pendidikan mereka akan terdedah untuk melaksanakan tugas dengan sempurna. Mereka dapat belajar tentang bagaimana untuk menjalankan tugas, untuk melakukan suatu tugas, dan juga melalui pembahagian tugas ni juga mereka dapat belajar untuk berdikari. Dan elemen yang terakhir ialah berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri, di mana kita semua tahu bahawa manusia memang mahukan kesejahteraan diri ini untuk mencapai kepuasan hati diri sendiri. Jadi melalui kepuasan tersebutlah mereka dapat mengharungi kehidupan dengan aman dan damai. Jadi apa yang dapat kita lihat di sini, FPK ini sangat menekankan supaya individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan diri. Maksudnya kesejahteraan diri ni seimbang daripada pelbagai aspek dan juga mereka mampu untuk mengawal emosi mereka. Jadi apabila mereka dapat belajar semua aspek ini dengan baik, sudah semestinya mereka berpuas hati dengan diri mereka dan mereka mampu untuk menjalani kehidupan dengan aman dan juga tidak perlu memikirkan masalah yang timbul secara serius. Selesai sudah 10 elemen yang terkandung dalam FPK yang saya telah terangkan sebentar tadi. Jadi kita akan masuk kepada implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara. Sebenarnya FPK ini banyak memberi kesan kepada sistem pendidikan negara kita, tapi saya akan terangkan 3 sahaja implikasi FPK ini terhadap sistem pendidikan negara kita. Yang pertama ialah FPK ini mampu menyumbang kepada perubahan kurikulum sekolah meliputi perubahan silibus yang berorientasikan program bersepadu ataupun input pembelajaran yang mengutamakan penerapan nilai murni dan lain lagi. Seperti yang kita ketahui dalam yang saya terangkan sebentar tadi, elemen yang terdapat dalam FPK ni salah satunya saya ambil ialah memperkembangkan lagi potensi individu tersebut dari aspek jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi melalui FPK ini pembelajaran, contohnya silibus dalam pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tu adalah yang mampu untuk meningkatkan potensi individu dari 4 aspek tersebut. Contohnya aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan tersebut perlulah sentiasa berkesan ataupun berkualiti kepada kanak-kanak, di mana aktiviti atau silibus pembelajaran yang dilaksanakan ataupun aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tersebut perlulah
mampu untuk meningkatkan kemahiran kanak-kanak dari 4 aspek tersebut. Contohnya, seperti yang kita ketahui sekarang, contohnya macam adanya aktiviti di dalam kelas yang melibatkan pergerakan fizikal kanak-kanak ataupun murid-murid tersebut. Jadi melalui perubahan silibus tersebut, ia mampu untuk meningkatkan salah satu yang saya boleh bagi contoh ialah dari segi jasmani, iaitu meningkatkan fizikal kanak-kanak supaya lebih banyak bergerak dan bukannya pembelajaran tu hanya duduk di meja dan belajar sambil guru hanya perlu menunjuk di papan putih. Tidak. Pendidikan sekarang adalah banyak melibatkan murid untuk menggerakkan fizikal mereka. Bukan itu sahaja, kita dapat lihat juga dalam satu proses pembelajaran atau pembelajaran yang dilaksanakan oleh seseorang guru tersebut menghasilkan satu pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai murni. Contohnya nilai-nilai murni tolong-menolong, melibatkan murid-murid supaya melakukan kerja secara berkumpulan. Hal ini demikian kerana melalui kerja berkumpulan tersebut, kanak-kanak dapat belajar tentang nilai kerjasama ataupun tolong-menolong. Jadi melalui pembelajaran tersebut, kanak-kanak dapat meningkatkan salah satu aspek rohani, iaitu menggunakan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Implikasi yang kedua pula, FPK mengubah sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi PDP yang relevan. Contohnya, berdasarkan FPK, kita dapat lihat elemen yang penting adalah untuk melahirkan ataupun perkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Jadi, guru-guru yang mengikut ataupun sentiasa menitik beratkan FPK dalam kehidupan seharian mereka, mereka akan berusaha untuk meningkatkan kemahiran mereka, contohnya dengan menghadiri program-program ataupun kursus penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang kita tahu, pada zaman globalisasi yang sekarang, penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini sangat penting kerana melalui teknologi ini dapat menarik minat kanak-kanak, menarik minat murid-murid untuk belajar dan juga pembelajaran itu menjadi lebih kondusif ataupun efektif. Jadi melalui FPK ini dapat meningkatkan kemahiran guru tersebut supaya berusaha dalam meningkatkan kemahiran mereka dalam teknologi ataupun dari segi kaedah pembelajaran yang lebih sistematik. Yang ketiga, implikasi yang ketiga ialah FPK ini melibatkan perubahan infrastruktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi PDP yang sesuai dan kondusif. Contohnya berdasarkan FPK, ia menekankan berkaitan dengan, contohnya macam berdasarkan implikasi yang ketiga ini, apabila berlakunya perubahan ataupun berdasarkan FPK, berlakunya perubahan dalam sistem pendidikan negara untuk melahirkan kanak-kanak ataupun murid yang lebih berpengetahuan, sudah semestinya pihak KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia memainkan peranan dalam perubahan infrastruktur ataupun menambah baik infrastruktur ataupun teknologi atau keperluan asas yang diperlukan oleh setiap sekolah dalam memastikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh yang saya dapat berikan ialah seperti jika dalam sesuatu sekolah tersebut ada memerlukan keperluan seperti alatan-alatan sukan untuk memastikan kanak-kanak mereka dapat melaksanakan aktiviti sukan itu, pihak KPM dapat memberi ataupun meningkatkan dengan memberi kemudahan-kemudahan asas seperti peralatan bola, badminton ataupun apa-apa sahaja peralatan yang diperlukan dalam memastikan proses pembelajaran ataupun aktiviti yang dilaksanakan dalam di sekolah itu berjalan dengan lancar. Jadi apabila aktiviti dengan adanya kelengkapan yang cukup ini dapat memastikan sesuatu aktiviti ataupun proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Jadi apabila pembelajaran berjalan dengan lancar, kanak-kanak ini dapat memperoleh pengetahuan dengan mudah dan senang tanpa perlu memikirkan sebarang masalah. Baiklah, seterusnya saya Nur Aina Nadira binti Muhammad Tolha dari kumpulan B9 selaku pembentang yang seterusnya.
akan menerangkan pula berkenaan FPG iaitu Falsafah Pendidikan Guru. Jadi, menurut Nur Jamaluddin pada tahun 1978, beliau menyatakan bahawa guru adalah pendidik iaitu orang dewasa yang bertanggungjawab dalam memberi bimbingan ataupun bantuan kepada anak didik mereka sama ada dari perkembangan jasmani ataupun rohaninya untuk mencapai kedewasaannya. Bukan itu sahaja, beliau menyatakan bahawa guru juga ataupun pendidik ini adalah untuk memastikan anak didik ini mampu berdiri sendiri dan dapat melaksanakan tugasannya sebagai makhluk Allah di bumi ini, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Jadi, berdasarkan kepada dasar yang telah digubal oleh kerajaan, falsafah pendidikan guru adalah seperti berikut, iaitu guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Jadi melalui konsep falsafah ini dapat kita faham bahawa FPG ini sangat relevan untuk dilaksanakan di dalam negara kita ini. Hal ini kerana FPG ini mempunyai garis panduan yang sangat jelas dan ianya dapat membentuk pemikiran guru-guru di Malaysia ini pada tahap yang optimum. Oleh itu, setiap bakal pendidik haruslah mengamalkan FPG ini untuk mampu meletakkan tahap pendidikan negara Malaysia kita setaraf dengan negara maju di dunia ini. Bukan itu sahaja, FPG ini juga digubal dengan tujuan untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK, iaitu untuk melahirkan guru-guru yang mampu mendidik anak bangsa dan berkembang secara menyeluruh. FPG di Malaysia ini digubal berdasarkan model konseptual pendidikan guru, iaitu model ini terdiri daripada 3 dimensi utama iaitu ketuhanan, kendiri dan kemasyarakatan. Melalui dimensi tersebut, saya dapat rangkumkan bahawa 3 aspek asas di dalam model ini digabungkan untuk membentuk disiplin perguruan yang terancang di mana guru-guru dapat menjadikan dirinya sebagai individu yang layak untuk menjadi pendidik. Baiklah, seterusnya berikut merupakan 9 ciri utama ataupun elemen yang terkandung di dalam falsafah pendidikan guru, iaitu yang pertama, guru yang berpekerti mulia. Yang kedua, guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Yang ketiga, guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Yang keempat, guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Yang kelima, guru yang menjamin perkembangan individu. Yang keenam, guru yang memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Yang ketujuh, guru yang memelihara suatu masyarakat demokratik. Yang ke-8, guru yang memelihara suatu masyarakat yang progresif. Dan yang kelima adalah yang ke-9 iaitu yang terakhir ialah guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Semua ciri utama ini semua ciri utama di dalam FPG ini adalah untuk menghasilkan guru yang berkualiti dari segi personaliti dan berupaya untuk memacu generasi kini dan seterusnya dapat mencapai wawasan pendidikan pada abad ke-21 ini. Jadi saya akan menerangkan setiap satu daripada elemen yang terkandung di dalam falsafah pendidikan guru ini. Jadi yang pertama ialah guru yang berpekerti mulia. Di sini ia menyatakan bahawa guru mestilah sentiasa meletakkan murid, ibu bapa, masyarakat dan negara melebihi daripada kepentingan individu beliau, iaitu ibu bapa, murid, masyarakat dan negara ini adalah kepentingan utama dalam kehidupan seorang guru. Jadi guru haruslah bersikap adil kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang mereka sama ada dalam melakukan keputusan
ataupun ketika menjalankan proses PDP. Yang kedua, guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Di sini ia menyatakan bahawa guru perlulah mempunyai pemikiran yang kehadapan dan mempertingkatkan pengetahuan dan kemahirannya selaras dengan perkembangan pendidikan secara global dari masa ke semasa. Yang mana guru itu perlulah sentiasa menaik taraf dirinya agar relevan dengan perkembangan dunia pendidikan semasa pada hari ini. Dengan itu, guru tersebut dapat menjadi individu yang progresif dan seterusnya dapat menghasilkan satu proses PDP yang berkesan untuk murid-murid. Yang ketiga, guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Jadi, guru wajarlah mendahulukan kepentingan negara dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Ianya kerana pendidikan merupakan peneraju kemajuan negara. Jadi, guru itu sendiri perlulah meletakkan negara ini sebagai satu keutamaannya agar pembangunan negara kita dapat berkembang dengan jayanya, iaitu dengan hadirnya murid-murid yang dapat memacu pembangunan negara kita. Seterusnya yang keempat ialah guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Guru mestilah meletakkan dirinya sebagai suri teladan dalam mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara. Ianya adalah untuk menjadi contoh kepada murid, ibu bapa dan masyarakat. Jadi, guru itu sendiri perlulah menghayati dan mengamalkan warisan-warisan dan kebudayaan yang ada di negara kita. Ianya agar murid-murid, ibu bapa dan masyarakat dapat mengikuti gerak langkah guru tersebut dan seterusnya sama-sama dapat menyanjung warisan kebudayaan negara kita ini. Ianya pada akhirnya akan dapat mengekalkan lagi warisan yang sudah ada di negara kita dan tidak lapuk di zaman. Baiklah, yang seterusnya iaitu yang kelima, guru yang menjamin perkembangan individu. Guru perlulah memastikan murid-murid ini dapat peluang untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka secara menyeluruh dan bersepadu, iaitu merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara terbimbing. Ia bermaksud guru-guru ini perlulah memastikan setiap individu ataupun murid-murid yang diajarnya itu mendapat peluang untuk menonjolkan bakatnya ataupun mengembangkan potensinya secara menyeluruh. Sebagai contoh, guru-guru boleh mencungkil bakat kanak-kanak ataupun murid-murid yang dilihat dan seterusnya menghantar murid-murid tersebut sebagai wakil kepada sekolah untuk mengembangkan perkembangan individu tersebut. Jadi seterusnya yang keenam ialah guru yang memelihara suatu masyarakat bersatu padu. Guru hendaklah mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk, iaitu dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti pembelajaran dan aktiviti kurikulum bagi menerapkan elemen perpaduan. Di sini, guru adalah sebagai ejen yang dapat mengekalkan perpaduan negara kita, di mana guru tersebut perlulah sentiasa menjalankan aktiviti pembelajaran ataupun aktiviti di luar bilik darjah yang dapat melibatkan kanak-kanak dari pelbagai kaum untuk bersatu padu, untuk bekerjasama ataupun untuk melakukan aktiviti tersebut bersama-sama agar mereka ini dapat berkomunikasi dan berinteraksi dan seterusnya dapat mengekalkan lagi perpaduan sesama kita. Yang ketujuh iaitu guru yang memelihara suatu masyarakat demokratik. Jadi, guru mestilah sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan dan bertindak berasaskan pertimbangan yang sewajarnya. Yang mana di sini, guru haruslah menjadi pembimbing kepada murid-murid ini dalam melakukan keputusan dan memastikan murid-murid ini dapat membuat keputusan yang sewajarnya dan seterusnya dapat menjadikan murid-murid tersebut
sebagai orang yang bertanggungjawab dalam melakukan keputusan yang telah dibuat. Baiklah, yang ke-8 iaitu guru yang memelihara suatu masyarakat progresif. Guru perlulah bersikap inovatif, kreatif, analitikal, kritikal, holistik dan bersepadu dalam melaksanakan tugas untuk membentuk murid yang berfikiran progresif dan saintifik. Guru juga turut menekankan kaedah inquiry penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat menyiasat, meneroka dan mencipta. Di sini ia mengatakan bahawa guru tersebut perlulah menjadi insan yang berfikiran kreatif dan berfikiran inovatif untuk menjalankan tugas yang diamanahkan dan seterusnya dapat membentuk murid-murid yang dapat berfikir secara progresif ataupun murid-murid yang dapat menghasilkan sesuatu perkara itu dengan kreatif. Ianya bertujuan untuk memupuk sifat menyiasat, meneroka dan mencipta dalam kalangan murid-murid tersebut. Jadi di sini murid-murid itu akan dapat menjadi individu yang mampu untuk menghasilkan suatu benda baharu yang bersifat saintifik. Dan yang terakhir iaitu guru yang memelihara suatu masyarakat berdisiplin. Jadi guru hendaklah memastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi agar dapat membentuk masyarakat yang cemerlang. Guru adalah insan yang sewajarnya dalam mendisiplinkan setiap murid yang diajarnya. Ianya kerana guru adalah insan yang paling dekat dengan murid-murid sepanjang waktu persekolahan mereka. Jadi guru perlulah memastikan setiap situasi murid-murid itu dalam keadaan yang harmoni, selamat, aman dan seterusnya. Secara tidak langsung guru perlulah menerapkan nilai-nilai etika ataupun peraturan agar murid-murid ini dapat mematuhinya dan menjadi insan yang berdisiplin. Baiklah, seterusnya ini merupakan implikasi daripada falsafah pendidikan guru tersebut kepada sistem pendidikan negara kita. Yang pertama, implikasinya adalah FPG ini dapat melengkapkan diri guru itu dengan ilmu pengetahuan am serta ilmu pengetahuan terhadap mata pelajaran mereka. Sebagai contoh, mata pelajaran KBSR serta pengetahuan ikhtisas guru. Jadi guru itu sendiri perlulah mempunyai pengetahuan ikhtisas keguruan itu agar dapat menjadi seorang guru yang bertanggungjawab dan seterusnya dapat menjadi seorang guru yang betul-betul mahir dan pakar dalam bidang yang diceburinya itu. Yang seterusnya iaitu implikasinya adalah FPG ini menjadikan guru untuk mengamalkan teknik pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan hasrat FPG. Ianya dapat membantu mengembangkan individu yang bersatu padu, demokratik, progresif serta berdisiplin. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, guru itu haruslah bijak ataupun berstrategi dalam menentukan teknik PDP yang dapat menghasilkan proses pembelajaran yang selaras dengan kemahuan FPG ataupun kemahuan FPK. Ianya seterusnya dapat menjadikan proses pembelajaran tersebut berkesan kepada murid-murid dan seterusnya dapat menghasilkan proses pembelajaran yang seronok serta berkesan untuk murid-murid. Yang terakhir ialah guru seharusnya mengamalkan nilai keguruan dalam menjalankan tanggungjawab terhadap profesion keguruan yang selaras dengan tuntutan FPG. Jadi guru ini haruslah sentiasa peka tentang setiap tingkah laku ataupun tindakan yang dilakukannya agar ia dapat mengekalkan nilai keguruan ataupun mengekalkan darjat keguruan
ataupun profession keguruan ini agar sentiasa dipandang tinggi dan dihormati oleh masyarakat serta kanak-kanak pada zaman ini. Jadi kesimpulannya, saya dapat menyatakan bahawa FPG yang mengandungi matlamat dan dimensi yang telah diterangkan sebentar tadi haruslah bergerak seiring dengan FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti yang telah diterangkan pada pembentangan awal sebelum ini. Jadi guru sewajarnya memahami dan menghayati gabungan FPK dan FPG ini dengan sebaiknya untuk menjadikan guru-guru ini lebih bertanggungjawab dan lebih amanah dalam menjalankan tugasan yang telah ditugaskan kepadanya. Bukan itu saja, guru perlulah memahami peranan mereka untuk melahirkan murid-murid yang berpotensi secara menyeluruh agar mereka ini dapat cemerlang dalam setiap bidang yang diceburinya pada masa akan datang. Baiklah, seterusnya saya akan menyambut tentang sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia ni dia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu sebelum dan semasa kedatangan British, iaitu sebelum kemerdekaan. Yang kedua ialah selepas kemerdekaan Malaysia. Yang ketiga ialah pendidikan pada masa kini. Okay. Pada sebelum kemerdekaan, sebelum dan semasa kedatangan British, ada 7 sistem pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan pondok. Yang kedua, sistem pendidikan vernakular. Yang ketiga, laporan Chessman tahun 1946. Yang keempat, laporan Barnes tahun 1950. Yang seterusnya, laporan Fenwu 1951, Ordinan Pelajaran 1952 dan juga Penyata Razak pada tahun 1956. Untuk selepas kemerdekaan Malaysia pula, dia ada laporan Rahman Talib pada tahun 1960, Akta Pendidikan 1961, laporan Aminuddin Baki 1964, dan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dan juga Akta Pendidikan 1966. Untuk pendidikan masa kini pula, dia ada 3 perkara. Yang pertama ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan pada tahun 2006 hingga 2010, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dan juga Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan seterusnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan pondok. Perkembangan sistem pendidikan pondok ini dia merujuk kepada konsep asas iaitu sekolah pondok yang merupakan sebuah institusi pendidikan tradisional Islam yang di mana ia diamalkan kebanyakannya ia diamalkan di negara Indonesia dan juga selatan Thailand. Sistem pendidikan pondok ini dia berasaskan kepada pengajian ilmu Islam dan penyampaian ilmu yang kebanyakannya dia diadakan di tempat-tempat atau pusat-pusat ibadah seperti surau dan juga madrasah. Seterusnya, pendidikan pondok ni dia diberikan kepada pelajar-pelajar yang terdiri daripada golongan dewasa, sama ada lelaki dan perempuan tanpa menetapkan had umur. Ciri seterusnya, saya akan menjelaskan tentang ciri sistem pendidikan pondok. Ciri sistem pendidikan pondok yang pertama ialah pengajaran dan pembelajaran pendidikan pondok ni dia dilaksanakan berdasarkan isi kandungan dalam Islam seperti pengajian Al-Quran dan tajwid, tafsir Al-Quran, hadis, fiqh dan juga tauhid. Ciri yang seterusnya ialah
menggunakan kaedah pengajaran secara hafalan, iaitu di mana pelajar ni dia akan mengeja dan membaca secara berulang kali sehingga mereka ingat apa yang dibaca dan lancar untuk membacanya. Yang terakhir ialah ciri sistem pendidikan pondok yang terakhir ialah pengajaran dan pembelajaran sistem pendidikan pondok ni dia dilaksanakan menggunakan kaedah yang lebih berstruktur dan bersistematik. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang hubung kait antara sistem pendidikan pondok dengan FPK. Yang hubung kait sistem pendidikan pondok dengan FPK yang pertama ialah pendidikan pondok ni dia mempunyai matlamat untuk melahirkan insan yang berkebolehan dari segi aspek teknikal dan juga praktikal. Yang seterusnya, menurut elemen dalam FPK, dia ingin melahirkan masyarakat yang di mana masyarakat itu mengaplikasikan konsep agama dalam kehidupan seharian. Yang ketiga ialah sistem pendidikan pondok dengan FPK ni dia menekankan untuk memberi penekanan untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Aspek ini kita dapat dilihat berdasarkan elemen dalam FPK. Yang terakhir ialah mementingkan ilmu Islam bagi melahirkan insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab serta mampu untuk mencapai kesejahteraan diri setiap individu. Seterusnya, saya akan menjelaskan salah satu daripada sistem pendidikan yang berlaku selepas kemerdekaan Malaysia. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos tahun 1957, sistem pentadbiran dan sistem pendidikan ni dia telah berkembang mengikut acuan tersendiri, di mana dasar pendidikan yang terkandung dalam Ordinan Pelajaran 1957 dia telah disemak dan dimaktubkan ke dalam Akta Pelajaran 1961. Oleh hal yang demikian, laporan Rahman Talib ni dia telah diperakui dalam Akta Pelajaran 1961. Untuk pengetahuan semua, laporan Rahman Talib ni dia dipengerusi oleh Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu iaitu Abdul Rahman Talib. Tujuan utama laporan ini dibentuk adalah untuk menyatupadukan kaum di Malaysia. Ini kerana laporan Rahman Talib ni dia turut mengandungi cadangan yang termaktub dalam laporan Razak. Selain itu, laporan Rahman Talib ni juga dia juga bertujuan untuk mengkaji semula dasar pelajaran kebangsaan dan dalam masa yang sama ingin menambah baik sistem pendidikan di Malaysia. Antara sebahagian daripada cadangan-cadangan dalam laporan Rahman Talib yang direalisasikan dalam sistem pendidikan pada hari ini ialah pendidikan teknik dan vokasional diberi penekanan yang kuat melalui cadangan laporan Rahman Talib tahun 1960. Penekanan yang dibuat ni dia dapat membantu dalam memenuhi keperluan tenaga yang mahir. Seterusnya, memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan bagi menjadikan keperluan kerohanian sebagai teras utama dalam kehidupan.
Ini merupakan hubung kait antara laporan Rahman Talib 1960 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Hubung kait yang pertama ialah kemenjadian murid dia ditekankan melalui pendidikan kemenjadian murid ni dia ditekankan melalui pendidikan teknik pendidikan teknik dan vokasional. Penekanan ni dia diambil kira melalui aspek kemahiran dan ilmu bagi meningkatkan produktiviti seseorang individu tersebut. Seterusnya, melalui elemen FPK, kita dapat kaitkan dengan laporan Rahman Talib yang di mana dia memberi penekanan tentang potensi serta kebolehan seseorang individu itu untuk melahirkan insan yang berkemampuan dari segi jasmani. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang pendidikan pada masa kini. Seperti yang kita tahu, terdapat tiga pendidikan masa kini, pendidikan yang berlaku pada masa kini. Yang pertama ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan pada tahun 2000 yang berlaku pada tahun 2006 hingga 2010. Yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dan yang terakhir ialah Dasar Pendidikan Digital KPM. Saya akan jelaskan satu persatu pendidikan ini. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang Pelan Induk Pembangunan Pendidikan atau dikenali sebagai PIPP 2006 hingga 2010. PIPP ini dia telah termaktub dalam Rancangan Malaysia ke-9 RMK/9. Pelan ini dia telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu iaitu Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari tahun 2007. Pelan pertama yang digariskan dalam PIPP ini ialah Pembinaan Negara Bangsa Malaysia. PIPP ini dia merupakan satu dokumen perancangan mana ia mengandungi tiga aspek utama iaitu pengisian, infrastruktur dan juga tenaga manusia. Matlamat utama PIPP ini adalah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti. Sekali PIPP ini juga dia telah menggariskan 6 teras strategi untuk memperkukuh sistem pendidikan negara. 6 teras itu terdiri daripada membina negara bangsa, membangun modal insan, memperkasa sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion perguruan dan juga melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai PP dengan singkatan sebagai PPPM 2013 hingga 2025. PPPM ni dia merupakan satu manifestasi transformasi kerajaan yang dianggap menyeluruh dan besar daripada peringkat prasekolah hingga pusat pengajian tinggi. PPPM ni dia dicetuskan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di mana beliau merupakan Menteri Pendidikan pada ketika itu. PPPM ni dia mengandungi 5 aspirasi sistem iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. PPPM ni juga dia mempunyai terbahagi kepada 3 gelombang. Yang pertama ialah gelombang pertama pada tahun 2013 hingga 2015. Yang kedua ialah gelombang kedua pada tahun 2016 hingga 2020 dan yang ketiga ialah gelombang ketiga pada tahun 2021 hingga 2025. Gelombang pertama saya akan menjelaskan setiap gelombang. Gelombang pertama ni yang berlaku pada tahun 2013 hingga 2015. Gelombang ini dia menekankan kepada usaha untuk menambah baik sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program.
gelombang ni dia beri tumpuan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran melalui peningkatan kompetensi yang ditunjukkan. Pada akhir fasa gelombang ini, Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan bahawa setiap pengetua, guru besar, guru dan juga sekolah telah mencapai tahap minimum dalam standard kualiti yang dihasratkan. Yang seterusnya ialah gelombang kedua yang berlaku pada tahun 2016 hingga 2020. Pada gelombang ini, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, dia telah merangka perubahan struktur pendidikan negara bagi memacu perubahan untuk semua inisiatif dalam pelaksanaan yang berlaku di gelombang pertama. Gelombang kedua ni, dia melibatkan pergerakan guru-guru dan juga pengetua melalui penstrukturan semula Kementerian Pendidikan. Gelombang kedua ni juga dia turut melibatkan gelombang kedua ni juga dia turut melibatkan kurikulum standard sekolah rendah dan juga kurikulum standard sekolah menengah, di mana kurikulum ini akan disemak semula dan dilaksanakan selepas selesai disemak. Ini merupakan penyemakan semula ni merupakan satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga nilai yang selari dengan perkembangan ekonomi di dunia. Gelombang ketiga pula merupakan gelombang terakhir yang berlaku pada tahun 2021 hingga 2025. Gelombang ini dia memfokuskan kepada anjakan kecemerlangan dengan keberkesanan operasi, di mana sekolah tu dia perlu membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih baik. Bagi mencapai matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ni, Kementerian Pendidikan Malaysia dia telah merangka 11 anjakan untuk dilaksanakan. 11 anjakan dalam PPPM 2013 hingga 2025 ni ialah yang pertama, dia perlu menyediakan akses yang sama rata kepada pendidikan berkualiti yang bertaraf antarabangsa. Yang kedua, dia perlu memastikan setiap murid tu dia proficient atau mahir dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang seterusnya ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang penuh dengan penghayatan nilai dalam diri setiap masyarakat. Yang seterusnya ialah transformasi keguruan merupakan dijadikan sebagai profession pilihan. Yang kelima, memastikan pemimpin ni dia mempunyai prestasi yang tinggi dan untuk ditempatkan di setiap sekolah. Seterusnya ialah mengupayakan Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan juga memanfaatkan dan juga sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Selain itu, 11 anjakan dalam PPPM ni juga dia memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi. Manfaat ni bagi membantu untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Yang seterusnya ialah transformasi kebolehan dan juga keupayaan dalam menyampaikan pendidikan. Yang ke-9, PPPM ni dia memberi cadangan untuk melaksanakan di mana
setiap pendidikan tu dia perlu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas. Selain itu, dia memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap keberhasilan murid itu dia mengikut tahap tu dan keberhasilan tu dia bagi setiap ringgit. Yang terakhirlah meningkatkan ketelusan accountability awam. Seterusnya ialah pendidikan masa kini yang terakhir ialah dasar pendidikan digital KPM. Pendidikan digital ni merupakan salah satu inisiatif untuk memacu perkembangan ekonomi pada masa akan datang. Matlamat utama penggubalan dasar ni adalah untuk melahirkan generasi di mana generasi itu dia fasih digital yang mampu untuk berdaya saing sehingga ke peringkat global. Dasar ni juga dia dirangka bagi memupuk bakat digital yang berpengetahuan, berkemahiran dan juga beretika dalam penggunaan digital. Dasar pendidikan digital KPM ni dia diwujudkan dengan mengambil kira situasi kritikal, contohnya seperti wabak dan bencana. Pelan ini dia diselaraskan bagi memantapkan penguasaan ilmu, kemahiran dan juga sikap guru tu terhadap setiap cabaran yang berlaku di pembelajaran abad ke-21. Oleh yang demikian, melalui pelaksanaan dasar pendidikan digital ni, guru-guru dan juga bakal guru akan diberi latihan bagi memantapkan kemahiran dalam menghasilkan dan juga menggunakan bahan digital untuk membantu dalam membantu proses pembelajaran setiap murid di sekolah. Seterusnya ialah saya akan jelaskan tentang hubung kait antara sistem pendidikan masa kini dengan FPK. Hubung kait yang pertama membangunkan sistem pendidikan pada masa kini ni dia membangunkan modal insan yang fokus kepada ilmu pengetahuan serta mempunyai kemahiran yang tinggi. So di sini sistem pendidikan masa kini ni dia fokus dia untuk membangunkan modal insan yang lebih kepada cinta kepada ilmu, lebih untuk mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih serta mempunyai kemahiran yang tinggi. Dan seterusnya ia bertujuan untuk melahirkan rakyat di mana rakyat itu dia mempunyai sikap untuk menghayati nilai dengan pengukuhan tentang pendidikan agama Islam dan juga pendidikan moral. Yang ketiga ialah memupuk masyarakat untuk menyumbang kepada pembangunan negara melalui latihan yang telah disediakan. Yang terakhir ialah membina peribadi insan yang dapat memanfaatkan kemudahan ICT. Assalamualaikum dan kembali lagi bersama saya Nisrina Nabiha ingin menyambung dan membentangkan tentang topik yang paling penting sekali iaitu hubung kait antara FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan FPG iaitu Falsafah Pendidikan Guru dengan pendidikan pada masa kini. Bagi pembentangan hubung kait yang saya lakukan ini adalah merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek iaitu JERI, di mana saya akan mengaitkan FPK dan FPG ini dengan aspek JERI tersebut. Jadi, yang pertama sekali saya akan kaitkan antara FPK dengan pendidikan pada masa kini, iaitu melalui elemen FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam usaha untuk melahirkan model insan yang seimbang dan menyeluruh dari aspek JERI. Jadi, pendidikan pada masa kini melalui PIPP iaitu Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010,
KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah melakukan pemantapan kurikulum dan juga core kurikulum yang sesuai dan seimbang untuk membolehkan lahirnya rakyat yang serba boleh. Jadi, sebagai contoh, berdasarkan apa yang kita dapat lihat sekarang, sistem pendidikan negara kita menekankan aktiviti core kurikulum seperti wujudnya persatuan dan kelab, unit beruniform dan sukan dan permainan di setiap sekolah di Malaysia. Aktiviti core kurikulum ini boleh dikatakan telah diwajibkan dan ia akan dilaksanakan satu hari untuk setiap minggu. Jadi melalui aktiviti core kurikulum yang mantap ini mampu membantu dalam melahirkan masyarakat yang serba boleh. Sebagai contoh yang saya dapat berikan, berdasarkan salah satu core kurikulum iaitu persatuan dan kelab, seperti kelab bahasa matematik, kelab matematik dapat membantu dalam mengasah salah satu aspek yang penting iaitu aspek intelek murid berkaitan dengan kemahiran mereka untuk menyelesaikan masalah. Bukan itu saja, saya boleh mengambil contoh daripada kelab lain juga seperti kelab bahasa Melayu juga dapat memantapkan salah satu aspek yang penting dalam JERI iaitu intelek murid melalui pembacaan buku-buku ataupun artikel yang mampu membantu mereka dalam memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka. Bukan itu sahaja, melalui penubuhan core kurikulum iaitu melalui unit beruniform pula, seperti unit beruniform Puteri Islam misalnya mampu memantapkan dan meningkatkan aspek rohani dalam diri pelajar melalui pendedahan yang lebih meluas berkaitan dengan yang lebih meluas kepada pelajar berkaitan dengan ilmu agama, nilai-nilai murni dan juga moral yang bermanfaat. Jadi, melalui pendedahan nilai kerohanian ini, ia dapat memastikan lahirnya masyarakat yang mampu untuk mengamalkan nilai kerohanian ini dengan baik dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, dan bagi core kurikulum yang terakhir iaitu dari core kurikulum sukan dan permainan pula, seperti wujudnya aktiviti-aktiviti yang lasak yang telah dilaksanakan di setiap sekolah, seperti saya dapat berikan bola tampar, hoki, badminton dan lain-lain lagi dapat membantu dalam meningkatkan salah satu juga dari aspek JERI iaitu aspek jasmani kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui aktiviti atau latihan yang lasak seperti ini akan melibatkan kanak-kanak atau pelajar tersebut untuk menggerakkan otot-otot ataupun tubuh badan mereka dengan baik. Dengan aktiviti lasak ini juga dapat mengelakkan masyarakat di negara kita daripada mudah untuk untuk terdedah dengan penyakit yang berbahaya, ataupun melalui aktiviti yang lasak ini dapat meningkatkan jasmani kanak-kanak ataupun pelajar dengan mempunyai imuniti badan yang lebih kuat. Di samping fizikal yang baik, ia juga dapat memberi impak kepada mental ataupun kognitif kanak-kanak ataupun pelajar tersebut, kerana melalui aktiviti yang lasak, kanak-kanak melibatkan aktiviti yang dengan aktiviti lasak ini, ia dapat menajamkan lagi minda ataupun mental murid atau pelajar tersebut dengan mengelakkan mereka daripada mudah untuk mengantuk ataupun berasa lemah untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi kaitannya FPK ini dengan kurikulum dengan pendidikan masa kini ialah melalui penubuhan core kurikulum yang banyak seperti ini mampu melahirkan rakyat yang serba boleh. Dari aspek JERI ini, seperti yang saya telah uraikan tadi, murid ataupun melahirkan murid atau pelajar yang sihat dari segi jasmani, intelek yang bagus dan juga mempunyai nilai-nilai kerohanian dalam diri mereka. Seterusnya, hubung kait antara FPG iaitu Falsafah Pendidikan Guru dengan pendidikan pada masa kini, di mana melalui salah satu ciri yang telah terkandung dalam FPG, guru memainkan peranan dalam menjamin perkembangan muridnya melalui pemberian peluang kepada murid tersebut untuk memperkembangkan potensi dan bakat mereka dalam pelbagai aspek seperti JERI.
Jadi, seperti yang telah tertakluk dalam sistem pendidikan pada masa kini, iaitu KPM telah memartabatkan profesion perguruan dengan menambah baik uh, sistem pemilihan calon guru supaya dengan pemilihan calon guru yang terbaik ini, guru dapat memastikan setiap guru yang dipilih untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak bangsa ini lebih kreatif dan mempunyai nilai atau kriteria guru yang bersesuaian dalam membantu murid memperkembangkan bakat mereka serta melahirkan murid yang berakhlak mulia. Ini saya dapat bagi contohnya seperti contohnya dari guru ni, pemilihan guru yang berbaik ataupun mempunyai kriteria yang sesuai akan membantu dalam memperkembangkan bakat mereka untuk melahirkan lebih banyak murid yang berakhlak mulia dan mengembangkan bakat anak-anak murid tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana guru yang mempunyai kriteria yang sesuai akan berusaha dengan sehabis baik dalam memastikan mereka dapat membantu dalam melahirkan lebih banyak anak-anak muda yang dalam memperkembangkan bakat mereka. Misalnya saya dapat bagi contoh, jika guru tersebut mengamalkan falsafah pendidikan guru ini, mereka akan berusaha dalam memajukan ataupun menjamin dalam perkembangan individu. Sebagai contoh, jika guru tersebut dapat mengesan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai kelemahan mereka yang masing-masing, guru yang kreatif dan melalui pemilihan guru yang sesuai inilah kita dapat melahirkan guru yang mampu untuk memastikan kelemahan dalam diri pelajar itu dapat dikurangkan dan guru tersebut dapat membantu dalam meningkatkan kelemahan yang dialami oleh murid-murid tersebut. Bukan itu sahaja, pemilihan guru melalui pemilihan calon guru ini juga penting kerana jika kita memilih guru yang bagus seperti guru-guru yang mengamalkan nilai-nilai murni ataupun guru yang bersikap baik ketika mengajar ataupun dalam proses pembelajarannya, ia dapat menjamin lahirnya seorang murid yang berakhlak mulia. Misalnya saya dapat bagi contoh dari segi murid yang berakhlak mulia ni, contohnya seperti guru-guru yang sentiasa menunjukkan contoh yang baik, mengamalkan nilai-nilai murni ketika pengajarannya, dapat memberi contoh atau tauladan kepada murid-murid tersebut supaya mencontohi sikap baik tersebut dan dapat mengamalkan nilai-nilai murni yang ditunjukkan tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Jadi pemilihan calon guru yang telah ditetapkan oleh KPM ini memainkan peranan yang penting dalam pendidikan pada masa kini kerana pemilihan guru yang bagus dan berkualiti mampu mempengaruhi lahirnya seorang murid yang berakhlak mulia dan mampu untuk membantu dalam melahirkan murid-murid yang lebih berbakat. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang hubung kait antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru dengan pendidikan masa kini dari segi aspek perpaduan. Seperti kita tahu, masyarakat di Malaysia ni ia terdiri daripada berbilang kaum. Jadi keharmonian dan kemakmuran untuk negara tu dia bergantung kepada amalan sikap toleransi, bekerjasama dan juga menghormati antara satu sama lain. Sikap yang positif ni juga dia sangat penting dalam usaha untuk mencapai perpaduan kaum, di mana ia merupakan satu kriteria yang paling penting bagi mewujudkan keadaan sosial yang stabil. Jadi tujuan untuk mencapai perpaduan kaum ni dia telah menjadi salah satu matlamat pendidikan yang telah dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melalui dalam apa yang telah dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan juga kemakmuran masyarakat dan negara. Oleh itu, melalui elemen falsafah pendidikan kebangsaan,
Asas pembinaan negara bangsa ni dia merupakan aspek paling penting bagi memastikan rakyat Malaysia tu dia bergerak ke arah satu bangsa yang bersatu padu, di mana setiap masyarakat tu setiap individu rakyat Malaysia tu dia saling bekerjasama antara satu sama lain. Selain itu masyarakat ni juga dia mewujud aspek paduan ni juga dia mewujudkan masyarakat yang saling menerima kehidupan yang berbilang kaum dan perbezaan agama dalam sesebuah negara. Ini dapat mengurangkan jurang perbezaan yang berlaku di antara kaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada. Seterusnya ialah pusat latihan untuk pendidikan guru. Contohnya pusat latihan untuk pendidikan guru ni dia kalau untuk menurut elemen FPG ni, dia pusat latihan untuk pendidikan guru ni dia diwujudkan dengan lebih banyak. Contohnya pengeluaran tenaga pendidik dari Institut Pendidikan Guru IPT atau Institut Pendidikan Tinggi Awam IPTA berlaku dengan meningkat dengan lebih banyak. Melalui falsafah pendidikan guru ni, guru dia perlu bertindak untuk mengembangkan atau melahirkan setiap individu tu untuk menjadi insan yang bertanggungjawab serta dia seimbang dalam segi jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini dapat setiap aspek ini dia dapat membantu untuk guru merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan demikian, setiap pelajar ni, setiap murid ni dia berpeluang untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu mengikut perubahan aktiviti budaya yang dilakukan di sekolah secara kondusif. Aktiviti budaya yang dilakukan di sekolah secara kondusif ini adalah bertujuan untuk memupuk nilai murni dalam jiwa pelajar dan juga perubahan iklim sekolah, di mana sekolah yang kondusif, mana ia dapat melahirkan pelajar yang cintakan ilmu dan dapat dalam masa yang sama dia dapat membentuk budaya membaca dalam kalangan setiap pelajar. Jadi seorang guru ni dia berperanan untuk menyatupadukan setiap pelajar tanpa mengira latar belakang bangsa ataupun agama. Guru perlu bertindak untuk sentiasa mengajar pelajar untuk sentiasa bekerjasama walau apa cara tanpa mengira perpaduan yang berbilang kaum. Ini bagi dapat mengelakkan daripada wujudnya perusahaan kaum antara satu sama lain. Baiklah, saya teruskan pembintangan kami pada hari ini dengan memberikan hubung kait antara FPK dan FPG dengan pendidikan pada masa kini. Jadi, apa yang saya dapat kaitkan ataupun hubungkan antara FPK dan FPG dengan pendidikan pada masa kini adalah dari aspek perkembangan sosial dan komunikasi. Menurut Syamsu Yusof pada tahun 2007, beliau mengatakan bahawa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Jadi, perkembangan sosial ini dapat kita definisikan sebagai satu proses pembelajaran untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi bagi memupuk diri untuk membentuk kesatuan dan kerjasama dalam proses berkomunikasi itu. Seterusnya, menurut Weaver pada tahun 1949 pula, proses komunikasi ini adalah satu perkara yang dapat menghasilkan buah fikiran yang mana pendapat yang telah kita hasilkan itu dapat memberi pengaruh kepada orang yang mendengar apa yang telah kita fikirkan tadi. Jadi, perkembangan komunikasi ini boleh ditakrifkan sebagai satu proses penyampaian yang saling memahami antara satu sama lain. Proses komunikasi ini bukan sahaja untuk digunakan untuk menukar maklumat,
Bahkan, komunikasi juga dapat digunakan untuk menyampaikan berita, idea dan juga perasaan. Jadi, melalui FPK dan FPG yang telah kami bentangkan sebentar tadi ini, perkembangan sosial dan komunikasi individu sama ada murid-murid itu sendiri maupun guru itu dapat ditingkatkan pada tahap yang lebih optimum. Hal ini dikatakan demikian kerana di dalam FPK dan FPG itu sendiri, ia menuntut guru-guru dan juga murid-murid untuk mempunyai kemahiran bersosial dan berkomunikasi yang berkesan. Jadi, kami telah menganalisis hubung kait antara FPK dan FPG ini dengan pendidikan masa kini dan kami telah membahagikannya kepada dua, iaitu seperti yang dapat kita lihat di dalam slide pembentangan kami ini. Baiklah, yang pertama, melalui FPK, KPM menetapkan kandungan seperti keupayaan dalam memperkembangkan lagi potensi individu. Bukan sahaja dari aspek jeri, tetapi ia juga merangkumi aspek bahasa dan komunikasi. Jadi, melalui sistem pendidikan pada masa kini, iaitu pengkhususan subjek Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam setiap sekolah telah ditetapkan. Ianya bertujuan untuk penggunaan bahasa Melayu ini ataupun bahasa ibunda ini dapat kita martabatkan dan seterusnya murid-murid ini dapat mengaplikasikan bahasa Melayu ini sebaiknya. Jadi, seperti yang kita tahu, penggubalan FPK ini adalah bertujuan untuk menjadikan murid-murid itu berkembang secara menyeluruh. Jadi, melalui FPK, kita dapat mengembangkan aspek sosial dan komunikasi murid-murid itu kerana murid-murid ini dapat berkomunikasi sebaiknya di dalam institusi pendidikan mereka, iaitu di sekolah bersama rakan-rakan sebaya maupun bersama guru-guru yang mereka selesa untuk berkomunikasi. Seterusnya, melalui FPG pula, KPM menetapkan bahawa guru perlulah bersedia dalam menjunjung aspirasi negara ataupun dasar yang telah ditetapkan oleh KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Ianya seperti dengan memastikan bahasa Melayu ini dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat yang berbilang kaum. Seperti yang kita tahu, negara kita iaitu negara Malaysia ini merupakan satu negara yang harmoni dan mempunyai pelbagai kaum. Jadi, untuk menetapkan penggunaan bahasa Melayu itu, ia mempunyai satu perjalanan yang sukar. Jadi, apabila martabat bahasa Melayu itu telah dinaikkan oleh pejuang-pejuang bahasa pada zaman dahulu, kita sebagai guru pada hari ini haruslah mengekalkan martabat bahasa Melayu itu dengan sebaiknya. Oleh itu, bagi memastikan bahasa Melayu ini dapat dimartabatkan, guru boleh menghadiri pelbagai kursus untuk memantapkan kemahiran berkomunikasi mereka agar mereka dapat memberikan pengalaman belajar yang berkesan kepada murid-murid. Jadi, apabila murid-murid ini dapat mengalami pembelajaran yang berkesan, mereka dapat menggunakan bahasa Melayu itu dengan sebaiknya kerana guru-guru tersebut menggunakan cara berkomunikasi yang mudah untuk difahami dan menggunakan nilai-nilai bahasa yang sopan serta beretika. Tidak ketinggalan juga, pada era pasca kemerdekaan ini, sistem pendidikan masa kini sangat mementingkan aspek sosial dan komunikasi dalam kalangan guru dan juga murid-murid. Ianya kerana sistem pendidikan pada masa kini bukan lagi satu sistem yang seperti zaman sebelum kemerdekaan, yang mana sistem pendidikan pada zaman sebelum kemerdekaan ianya tidak mempunyai ejen dan mobiliti sosialisasi, yang mana perkara tersebut adalah terhad. Namun pada hari ini terdapat pelbagai medium dan kaedah strategik yang boleh digunakan oleh setiap individu
untuk meningkatkan kemahiran sosial mereka. Misalnya dengan menghadiri pelbagai aktiviti ataupun program yang mempunyai ramai penyertaan dan menekankan keberhasilan bersosial. Kemudian, terdapat juga kursus-kursus ataupun seminar yang mempunyai individu yang arif dan pakar dalam bidang sosial serta komunikasi ini juga dapat menjadi salah satu inisiatif yang boleh diambil oleh khususnya para guru untuk meningkatkan kualiti dan nilai dalam diri mereka, terutamanya dalam aspek sosial dan komunikasi. Oleh itu, setiap pihak yang terlibat haruslah memainkan peranan yang penting dengan sebaiknya agar kita dapat merealisasikan FPK dan FPG yang telah digubal oleh KPM ini. Impaknya, sistem pendidikan masa kini akan sentiasa relevan dengan perkembangan dunia pendidikan sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Jadi, selesai sudah pembentangan kami pada hari ini berkaitan dengan hubungan FPK dan FPG dengan sistem pendidikan pada masa kini. Yang mana kita dapat lihat dari 3 aspek seperti yang telah saya dan rakan-rakan saya bentang sebentar tadi, iaitu dari segi jeri, perpaduan dan sosial. Jadi kita teruskan pembentangan kita pada hari ini kepada agenda yang terakhir, iaitu kesimpulan. Jadi secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa FPK dan FPG ini merupakan tonggak utama dalam memastikan sistem pendidikan negara kita akan berjalan dengan lancar dan sistematik. Jadi, FPG ini dapat dijalankan dengan lancar adalah melalui pergerakan yang seiring dengan FPK. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung tentang kesimpulan. Hal ini demikian kerana melalui FPK dan FPG ni dia mampu untuk menjadi panduan kepada tenaga pengajar, itu guru, contohnya guru, kerana guru ini dalam menghasilkan pengajaran atau pembelajaran yang efektif kepada muridnya, serta FPK dan FPG ini dia dapat membantu guru dalam merancang strategi yang mampu mewujudkan insan atau masyarakat pada masa kini yang berguna dan seimbang dalam pelbagai aspek, terutamanya aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Namun bukan itu saja, melalui FPG ni dia juga mampu untuk membantu para pendidik dalam memantapkan lagi kemahiran mereka dalam pelbagai aspek serta membantu melahirkan guru atau pendidik yang berpekerti mulia, bersedia menjunjung aspirasi negara dan banyak lagi. Dengan lahirnya guru ni dia dapat lahirnya guru yang mempunyai ciri-ciri yang sempurna ni, dia mampu untuk membantu memenuhi cita-cita kementerian cita-cita yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melahirkan lebih banyak rakyat Malaysia atau generasi muda yang berpengetahuan luas serta lebih berdaya saing. Tuntasnya, semua pihak seperti guru, murid, kerajaan serta pihak lain yang terlibat sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pendidikan dalam negara kita ini terus berkembang dan dapat berfungsi dengan baik. Oleh itu, saya menyahut semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam memastikan FPK dan FPG ini dapat diamalkan dengan sebaik mungkin serta dapat dijadikan panduan dalam kehidupan dan juga dalam pendidikan di negara kita. Sekian, itu sahaja daripada saya dan rakan-rakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay.